Apabila kita sudah selesai tuan-tuan dan puan-puan daripada ibadah haji kita ataupun daripada ibadah umrah kita, kita pun dah tahu dah kalau kita beli package, kita masih mungkin ada lagi 2 malam di Kota Mekah ataupun 7 malam di Kota Mekah. Apa yang kita nak buat selama mana kita berada di tanah suci Kota Mekah ini? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan saja kita pada hari ini yang akan saya ringkaskan sedikit pembicaraannya. Maka apabila kita berada di kota suci Kota Mekah Al-Mukarramah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengarkan pada minggu-minggu yang lalu tentang kebaikan-kebaikan daripada amalan-amalan seperti kita melakukan tawaf dan seterusnya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yunazilullah kulla yawm ala hujjaj baitihi al-haram 20 mi'at rahmah." 60 lil-ta'ifin wa 40 lil-musallin wa 20 lil-nazirin. Maksudnya apa ni? Bahawasanya Ibnu Abbas telah meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap hari ke atas rumah yang mulia, ke atas Baitullah 120 rahmat. Daripada 110 rahmat ini dibahagikan 60 rahmat untuk orang yang melakukan ibadah tawaf, 40 rahmat pula untuk orang yang melakukan ibadah salat, dan 20 rahmat untuk orang yang hanya melihat Baitullah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah berada di tanah suci Kota Mekah, kita pun dah pilih package nak duduk dekat-dekat dengan masjid. Dah pilih package duduk dekat-dekat dengan masjid, jangan tak pergi masjid. Itu sebagai encouragement untuk kita selalu untuk berada di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ni di antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan ialah i'tikaf. Kita perbanyakkan i'tikaf di dalam Masjidil Haram. Pahala i'tikaf tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita di masjid biasa di tanah air kita, kalau pahala i'tikaf tu seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya ialah Allah menjauhkan orang yang beriktikaf tu dengan api neraka sebanyak 3 batang parit. 3 batang parit besar tuan-tuan dan puan-puan. Maka apabila kita berada di tanah suci Kota Mekah, pahala itu berganda-ganda. Setiap perkara yang kita lakukan ditimeskan dengan 100,000 kali ganda. Kalau 3 batang parit itu ditimeskan dengan 100,000 kali ganda, Masya Allah. Maka janganlah kita lepaskan peluang. Apabila kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita sebelum kita duduk lagi, sedang kita berjalan nak ke tempat solat, kita niat, aku niat beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Dah kita mendapat pahala iktikaf. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara yang kita boleh lakukan semasa kita berada di dalam Masjidil Haram ialah tawaf sunat. Kita dah dengarkan pada minggu-minggu yang lalu bahawa tawaf ini dia ada banyak fadilat-fadilatnya. Di antaranya yang telah kita bicarakan pada minggu-minggu yang lalu. Di antara pahala tawaf itu tuan-tuan dan puan-puan ialah dengan setiap langkah kita dalam kita beribadah tawaf, satu tapak angkat sebelum kita letakkan kaki kita itu 500 pahala dituliskan bagi kita. 500 pahala pula 500 dosa pula diampunkan oleh Allah bagi kita, dan 500 darjat diangkat oleh Allah untuk kita. Besar sungguh pahala untuk orang yang melakukan ibadah tawaf. Kita dah dengarkan kalau orang melakukan ibadah tawaf sebanyak 50 kali, maka Allah ampunkan dosanya seperti hari dia keluar daripada perut ibunya, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Maka apabila kita berada di tanah suci, badan kita pun alhamdulillah, badan kita sihat, maka kita rajin-rajinlah dengan melakukan ibadah tawaf. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita dah tawaf, kalau kita dengarkan hadis tadi 60 rahmat untuk orang yang mengerjakan ibadah tawaf. Kita dah penat tawaf tuan-tuan dan puan-puan, kita pun duduk dalam Masjidil Haram, kita tunaikan solat sunat. Solat sunat apa? Boleh kita solat sunat seperti sebelum ataupun selepas qabliyah dan ba'diyah. Dan seterusnya, kalau kita nak solat sunat yang lain, solat sunat wudhu, solat sunat duha, tahajud, witir dan seterusnya,
kita lakukan di dalam Masjidil Haram. Dan kita telah dengarkan tadi bagi orang yang solat kena diturunkan kepadanya untuk penuh rahmat di dalam Masjidil Haram itu. Subhanallah. Maka apabila kita berada di dalam kota suci Mekah Al-Mukarramah, kita janganlah segan-segan nak masuk Masjidil Haram. Selalulah kita pergi ke dalam Masjidil Haram itu dalam melakukan ibadah-ibadah kita. Di antara riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu salat dalam masjidku ini lebih afdal daripada 1000 salat pada masjid yang lainnya. Satu salat di dalam Masjid Nabawi di Madinah itu lebih baik daripada 1000 salat daripada tempat masjid-masjid yang lain. Melainkan Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram, satu salat dalam Masjidil Haram itu lebih afdal, lebih baik daripada 100,000 salat pada selainnya. Dan di sinilah kalau di Masjidil Haram, pahala apa-apa pun pahala yang kita lakukan digandakan sebanyak 100,000 kali ganda. Kalau di Masjid Nabawi pula, satu kali salat lebih baik daripada 1,000 salat. Masya Allah. Dan dikatakan pula oleh para ulama kita, kalau kita salat di Masjid Al-Aqsa, masjid yang ketiga yang termulia di sisi umat Islam, pahalanya digandakan sebanyak 500 kali. Maka apabila tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai Madinah, kita dah sampai Kota Mekah Al-Mukarramah, kita pun dah pilih dah nak duduk hotel yang dekat dengan masjid. Jadi kita sering-seringlah ke masjid untuk melakukan ibadah-ibadah kita. Jangan kita terlepaskan peluang. Selain itu tuan-tuan dan puan-puan, daripada kita melakukan tawaf sunat, ada pula orang yang ingin melakukan umrah sunat. Umrah sunat itu apa? Umrah sunat itu ialah umrah tambahan. Kalau kita adalah pertama kali kita nak menunaikan umrah, itulah umrah yang wajib untuk kita. Hari pertama kita sampai ke Kota Mekah, kita dah berihram dengan ihram umrah, kita terus laksanakan ibadah umrah untuk diri kita. Maka apabila pada hari kedua, ketiga dan seterusnya kita berada di Kota Mekah, kita nak buat umrah sunat pula. Nak buat untuk diri sendiri boleh, nak buat untuk mak ayah dah meninggal boleh, datuk nenek pun boleh, daripada ahli-ahli waris keluarga kita. Maka perkara ini tuan-tuan dan puan-puan dipersoalkan, manakah yang lebih afdal? Yang nak memperbanyakkan tawaf itu lebih afdal ataupun nak melakukan umrah yang lebih afdal? Selain daripada tawaf umrah dan juga umrah yang wajib. Dan di sini tuan-tuan dan puan dijawab, di sini dikatakan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila telah datang ke kota Madinah, maka apabila beliau datang ke kota Madinah, datanglah Umar bin Abdul Aziz kepada dia dan menyatakan, manakah yang lebih afdal di antara tawaf dengan umrah? Maka dijawab, untuk orang-orang yang asing pendatang ke tanah haram, dijawabnya bahkan tawaflah yang lebih afdal. Untuk kita tuan-tuan dan puan-puan, kita lah orang asing, kita bukan orang Kota Mekah Al-Mukarramah. Maka apabila kita datang daripada luar, kita datang ke Kota Mekah, kita dah buat umrah pada hari yang pertama. Dan hari yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah tawaf. Kita lakukanlah tawaf banyak-banyak, tawaf Kaabah, tawaf sunat. Dan kita telah belajar pada minggu-minggu yang lalu, di kawasan-kawasan Kaabah tu ada tempat yang mustajab doa-doa kita. Maka apabila kita tawaf, kita doalah banyak-banyak sepanjang kita bertawaf itu. Ataupun selesai kita tawaf, kita nak pergi ke Multazam, nak teruskan lagi kita berdoa, kita ada hajat-hajat yang besar, maka kita teruskan dengan niat kita itu. Maka di sini pada pendapat sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ini, beliau mengatakan tawaflah yang lebih afdal daripada melakukan umrah yang banyak-banyak. Kenapa dikatakan begini tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pada riwayat hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berumrah beberapa
kali sahaja. Berapa banyak umrah baginda? Kalau kira-kira mungkin umrah baginda dalam 3 sahaja umrah yang baginda lakukan semasa hidup baginda. Pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW ingin melakukan ibadah umrah tetapi tertahan di Hudaibiyah. Dan apabila tertahan di Hudaibiyah, baginda pun pulang ke kota Madinah pada tahun itu. Dan seterusnya pada tahun 7 Hijrah, baginda pun mengerjakan umrah qadha. Kerana umrah pada tahun 6 Hijrah itu dah tertahan, dah tak dapat melaksanakannya dan diqadhakan pada tahun yang berikutnya, tahun 7 Hijrah. Itulah umrah baginda yang pertama. Dan seterusnya umrah baginda apabila beliau berumrah daripada Ji'ranah pada tahun ke-8 Hijrah. Selesai daripada baginda berperang di Taif. Apabila telah 8 Hijrah ini, kota Mekah sudah kembali ke tangan muslimin. Maka apabila Rasulullah dah tawan kota Mekah, Rasulullah pun keluar ke satu daerah bernama Taif. Pulangnya baginda daripada Taif nak masuk ke kota Mekah semula, Rasulullah telah stop di Ji'ranah, jatuhkan niat umrah, dan kemudian Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan berumrah. Itulah umrah baginda Rasulullah SAW yang kedua. Dan seterusnya Rasulullah SAW telah melakukan umrah berserta hajinya pada tahun ke-10 Hijrah. Itulah umrah Rasulullah SAW yang ketiga. Maka dalam riwayat hidup Rasulullah SAW, umrah yang dilakukan sebanyak 3 kali sahaja. Maka untuk kita sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau boleh hari-hari nak buat umrah kalau berada di kota Mekah. Itu kalau bagi orang yang sihat-sihat, dia pun berhajatlah, dia nak buat umrah banyak-banyak, boleh, tak ada salahnya. Tetapi kalau di sisi pada sahabat baginda Anas bin Malik tadi, dia tidak menganjurkan memperbanyakkan umrah, bahkan dianjurkan untuk memperbanyakkan tawaf sunat. Tetapi kalau ingin melakukan umrah, tidak ada salahnya. Kerana daripada baginda Rasulullah SAW, beliau telah bersabda bahawa pahala umrah itu daripada satu umrah ke satu umrah menjadi penebus bagi dosa-dosa yang di antara keduanya. Itulah dia puan-puan, fadilat daripada melakukan ibadah umrah. Kita dah buat umrah mungkin pada tahun 2007. Kali ni tahun 2016 ni kita datang, kita nak buat umrah lagi. Maka daripada 2007 hingga ke 2016 itu, dosa-dosa yang kita lakukan Allah ampunkan bagi kita. Maka ibadah umrah pun dia ada fadilat-fadilatnya yang tersendiri. Ibadah tawaf pun ada fadilat-fadilatnya yang tersendiri. Maka siapa yang nak buat umrah banyak-banyak, boleh dipersediakan. Kalau dalam pakej umrah kami akan bawa jemaah pergi berziarah. Kalau sedang berziarah di kota Mekah, kita bawa jemaah ke Arafah contohnya. Kita boleh jatuhkan niat umrah di Arafah bagi yang ingin melakukan umrah sunat. Dan seterusnya kalau kita berziarah ke Hudaibiyah, Hudaibiyah adalah tempat yang tadi saya katakan Rasulullah membatalkan niat umrahnya. Dan di situ pun kita boleh jatuhkan niat umrah bagi jemaah yang ingin melakukan umrah sunat. Dan seterusnya kita ada program melakukan umrah berjatuh niat di Tanaim dan juga di Ji'ranah bagi jemaah-jemaah yang ingin melakukan umrah sunat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi tajuk tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tuan-tuan dan puan-puan dah masuk bab haji, hari tarwiyah bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah haji. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tajuk dalam bab haji ini tuan-tuan dan puan-puan akan dibicarakan oleh ayahanda saya apabila ayahanda saya pulang daripada jejak rasulnya, insyaAllah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, di sini mungkin ada jemaah-jemaah umrah ataupun jemaah-jemaah haji yang baru register dengan pihak kami. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita baru ingin mengikuti kelas fasik haji kita ini. Maka bagi jemaah-jemaah yang kalau dah sudah lama mengikuti
kita punya manasik, mungkin hari ini adalah hari revision untuk mereka. Bagi jemaah-jemaah yang baru join kita, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang. Dan kita akan insya-Allah kita mulakan kembali kelas manasik kita dalam membicarakan tentang bab yang kelima mengenai ihram dan adab-adabnya. Untuk pelajaran ini tuan-tuan dan puan-puan, bab yang kelima mengenai ihram dan adab-adabnya di dalam buku manasik kita ada di muka surat 59. Bagi yang jemaah tak lama lagi nak berangkat haji ataupun tak lama lagi nak berangkat umrah, terlebih-lebih lagi umrah di bulan Mei, umrah di bulan Ramadan, insya-Allah kita ingatkan kembali apakah yang telah kita bicarakan pada kelas-kelas minggu-minggu ataupun bulan-bulan yang terdahulu. Kerana kelas manasik kita ini alhamdulillah kita telah mulakan daripada awal tahun lagi, daripada bulan Januari. Maka sepanjang pemergian ayahanda saya diamanahkan oleh ayahanda saya untuk teruskan kelas manasik haji, tetapi kita buat revision pula. Kita kupaskan kembali pelajaran manasik haji, manasik umrah kita daripada bab ihram dan adab-adabnya. Apakah arti ihram tuan-tuan dan puan-puan? Ihram dalam bahasa Arab itu artinya dia mengharamkan. Haramkan apa pula? Di dalam pelajaran manasik haji kita ini, ihram ialah kita menjatuhkan niat haji dan juga niat umrah. Kenapa dikatakan mengharamkan? Kerana apabila kita telah menjatuhkan niat haji ataupun niat umrah kita berada di dalam pantang larang. Ada beberapa perkara pantang larang di dalam ihram yang kita kena jaga diri kita daripada melakukannya. Perkara-perkara yang biasa kita lakukan, mungkin seperti pakai minyak wangi, potong kuku, potong rambut. Perkara-perkara ini mungkin biasa kita lakukan pada bila-bila masa, tetapi apabila kita berada dalam ihram, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara tersebut. Maka sebelum kita masuk dalam ihram tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa adab-adab yang kita perlu jaga sebelum kita menjatuhkan niat ihram kita itu. Iaitu persiapan kita sebelum kita jatuhkan niat haji ataupun niat umrah kita. Itulah dia adab-adab sebelum kita berihram. Di antara adab-adab sebelum kita berihram, yang pertama sekali ialah pembersihan diri. Kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagi kaum bapa contohnya ataupun kaum ibu, dengan memotong kuku. Kaum bapa khususnya disunatkan untuk pendekkan misai. Dan bagi kaum ibu dan kaum bapa, kita cabut bulu ketiak. Alamak, ni pun nak kena bilang ke ustazah? Mestilah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ustazah tak ajar, ustaz tak ajar, macam mana? Jadi kita ingatkan sahaja. Perkara ini mungkin biasa kita lakukan, tetapi di dalam kelas manasik haji dan umrah kita ingatkan di antara satu sama lain. Maka sebelum kita jatuhkan niat ihram, kita digalakkan untuk membersihkan diri, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Dan seterusnya perkara ini ialah dia adalah perkara fitrah. Kenapa dia perkara fitrah? Sabda baginda Rasulullah SAW, 5 perkara berupa fitrah kesucian. Apakah itu? Dia adalah dengan memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong misai, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Maka apabila kita nak masuk dalam ihram tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuk dalam ibadah haji dan juga ibadah umrah. Dan sememangnya lah kita masuk dalam ibadah itu dalam keadaan kita bersih, suci diri kita. Di dalam kalau membersihkan diri, kita mensucikan diri dari segi zahirnya,
kita potong kuku, kita pendekkan misai bagi kaum bapa dan seterusnya. Dan yang kedua daripada adab-adab sebelum kita menjatuhkan niat ihram ialah kita dianjurkan untuk mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak mandi, kita cuma niatkan aku niat mandi sunat ihram kerana Allah di dalam hati kita. Bila pula kita nak mandi sunat ihram ni tuan-tuan dan puan-puan? Bagi jemaah-jemaah umrah yang biasanya kalau berangkat dari Singapura, kita ke Madinah terlebih dahulu. Selepas 2-3 malam kita berada di kota Madinah, pada hari keempat contohnya kita nak berangkat ke Mekah. Kita nak berangkat ke Mekah ni, kita dah siap-siap dengan pakaian-pakaian ihram kita. Maka hari kita nak check out daripada Madinah tu, kita mandi sunat ihram di dalam bilik hotel kita. Kita mandi sunat ihram, kita pun berpakai dengan pakaian ihram selepas mandi sunat ihram itu. Adapun bagi jemaah-jemaah haji, yang lazimnya jemaah-jemaah haji kita akan berangkat pada tanggal 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah ni dah dekat dah datang nak haji. Jadi nak ke kota Madinah dah tak sempat. Maka kita apabila berangkat daripada Singapura, kita terus ke Jeddah. Dah sampai Jeddah tu, kita terus ke Jeddah, dan selepas Jeddah kita terus masuk ke kota Mekah. Maka apabila kita berada dalam pesawat 30 minit sebelum kita touchdown di kota Jeddah, kita akan jatuhkan niat ihram haji di dalam kapal terbang. Bila masa pula jemaah-jemaah haji nak mandi sunat ihram dalam kapal terbang ke? Kalau 200 orang nak mandi juga dalam kapal terbang, memanglah tak tertampung. Bahaya pula. Maka untuk jemaah-jemaah haji, mereka digalakkan untuk mandi sunat ihram pada hari keberangkatan mereka. Kalau kita hari nak berangkat, kita 4 Zulhijjah, 5 hari bulan September, kita nak berada di airport Changi pukul 2 petang. Pukul 2 tengah hari. Maka kita pagi tu sebelum kita siap-siap, pukul 11 pagi kita mandi dengan niatkan mandi sunat ihram. Kemudian kita siap-siap dengan pakaian kita, dan kita pun pergi ke airport. Di dalam kapal terbang nanti, bagi jemaah lelaki, bolehlah mereka tukarkan kepada pakaian ihram mereka. Jemaah-jemaah perempuan tidak ada masalah, boleh berpakaian putih daripada rumah nak naik kapal terbang, dan siap-siap dengan pakaian ihram mereka. Bagaimanakah pula dengan wanita-wanita yang mungkin dalam keadaan uzur? Lebih-lebih lagi kalau jemaah-jemaah haji, kerana menjadi kebimbangan, kerana sampai ke Jeddah terus mereka ke kota Mekah. Nak masuk kota Mekah ni pula mesti kita berihram. Maka untuk jemaah-jemaah haji wanita, kalau mereka sedang berada dalam keadaan haid, mereka masih boleh mandi sunat ihram ini sebelum mereka jatuhkan niat ihram. Begitu juga dengan jemaah-jemaah umrah. Kalau wanita yang dia yakin dia punya uzur dia tu nanti dia sampai Mekah mungkin lagi 1,5 hari ataupun lagi 2 hari dia bersih, dia pun daripada kota Madinah dia dah mandi siap-siap dengan mandi sunat ihram. Dan perkara ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Sama perempuan yang nifas ataupun yang haid, hendaklah dia mandi lalu berihram dan mengerjakan semua upacara haji kecuali tawaf. Janganlah dilakukannya sehingga ia suci. Maka di sini kalau di antara jemaah-jemaah yang mungkin nanti dia nak berangkat ke Mekah terkena pula date ke uzur, maka di sini tak ada menjadi kebimbangan. Macam mana ni nak masuk Mekah? Macam mana ni kita nak berihram, kita uzur? Maka di sini tidak ada apa-apa masalah. Boleh kita berihram seperti jemaah-jemaah yang lain. Cuma kita tak boleh nak melakukan ibadah tawaf sahaja. Kalau jemaah haji, jemaah-jemaah yang lain dalam kumpulan semua dah nak pergi Arafah, dia pun susah hati. Macam mana ni? Saya berada dalam keadaan uzur, nak pergi Arafah, nak melakukan ibadah haji. Tak ada apa-apa masalah. Boleh pergi melakukan ibadah haji seperti jemaah-jemaah yang lain.
boleh berwukuf di padang Arafah, boleh melontar jamrah dan seterusnya. Melainkan yang dia tak boleh lakukan hanyalah tawaf. Kerana apabila kita nak tawaf, tuan-tuan dan puan-puan, dalam syarat-syarat tawaf, syarat yang pertama sekali, hendaklah kita suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Maka di sini kalau orang yang uzur dalam keadaan haid, tak boleh dia tawaf. Perkara-perkara lain nak lakukan boleh. Nak berangkat ke Arafah, berangkat ke Kota Mekah, jatuhkan niat haji, jatuhkan niat umrah, boleh. Tidak ada apa-apa masalah. Dan seterusnya, daripada adab-adab untuk kita berihram ialah memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram ni tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita melakukannya sebelum seseorang itu menjatuhkan niat haji ataupun umrah. Hendaklah dia terdahulu memakai pakaian ihram dia. Bagi lelaki ada pakaian ihram dia, dan perempuan ada pakaian ihram dia. Bagi lelaki, tuan-tuan dan puan-puan, pakaian ihram ni dia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah kain sarung. Kain sarung kerana dia adalah aurah. Apa yang aurah? Apa yang di antara pusat dan juga kedua lutut dia adalah aurah. Maka pakai kain sarung ni wajib untuk lelaki. Tetapi kain sarung ni hendaklah tidak berjahit. Pakaian sarung yang tidak berjahit insya-Allah akan dicontohkan oleh pegawai kita. Silakan, ada tak demonstration pakaian ihram? Pakaian ihram yang pertama adalah kain sarung seperti yang kita katakan tadi. Kain sarung ini dia tak berjahit. Apabila dia tak berjahit, kedua-dua hujung itu ditemukan di sebelah kanan. Dan ditemukan di sebelah kanan, agak-agak kain itu berada berdekatan dengan dada, kemudian dilipatkan di sebelah kiri dan kemudian ke kanan semula. Cara pemakaian ini tuan-tuan dan puan-puan untuk kaum bapa terutamanya agar aurat yang untuk kaki itu terpelihara, tak nampak aurat. Kerana apabila dah nampak, tak boleh menampakkan apa yang di atas lutut itu. Kalau kita berpakaian kain sarung begini, insya-Allah kalau berjalan pun insya-Allah aurat pun masih lagi terjaga. Dan seterusnya kain ihram, dia bahagian yang kedua pula adalah bahagian yang menutupi atas badan. Yang menutupi atas badan ini diselimutkan, diletakkan di atas kedua bahu. Dan yang sebelah kiri dibawa ke sebelah kanan, selipkan di dalam kain ihram. Diselipkan sahaja. Dan seterusnya bahagian selebihnya di sebelah kanan diselimpangkan ke atas bahu kiri. Beginilah dia pakaian ihram bagi kaum bapa. Dan di belakang bahu kiri itu nanti dilipatkan sedikit agar tidak terjatuh-jatuh. Itulah dia. Boleh dapat kaum bapa insya-Allah. Boleh. Terima kasih Cik Azhar. Maaf Cik Azhar, lagi satu. Cara ittiba pula. Apakah dia ittiba? Ittiba ni kita buka bahu kanan sepanjang kita melakukan ibadah tawaf yang ada sa'i selepasnya. Disunatkan pula untuk kita berittiba. Apabila kita nak berittiba, lagi sekali Cik Azhar, nak buka bahu kanan, hanya kain ihram yang menutup bahu kanan tu dibawa ke bawah ketiak bahu kanan. Diletakkan bawah ketiak dan diangkat kain selebihnya itu ke atas bahu kiri. Dan pakaian iktiba secara berihram gini, dia adalah sunat. Dia hanyalah sunat apabila kaum bapa ingin melakukan tawaf yang ada sa'i selepasnya. Seperti kita tawaf haji ataupun kita tawaf umrah, hendaklah dibuka bahu kanan. Bila nak angkat bahu kanan ni, apabila kita dah berada di dalam Masjidil Haram, jangan nanti kita dah excited nak buka bahu kanan daripada airport Changi lagi ataupun daripada Madinah lagi sebelum nak naik pas
Jangan dibuka bahu kanan, jangan sengaja dibuka. Melainkan jika kita sudah dah sampai dah dekat depan Kaabah nak melakukan ibadah tawaf yang ada sa'i selepasnya. Kerana bahagian atas kaum bapa ini, bahagian badan, dia bukan haram untuk kita dedahkannya, tetapi dia adalah makruh. Jadi tak boleh sengaja-sengaja nak berlengin, nak buka badannya, show off ke apa, ataupun panas, tidak dianjurkan. Tetapi hendaklah sentiasa kedua bahagian tangan itu dan juga bahagian badan kaum bapa itu sentiasa ditutup. Terima kasih Cik Azhar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, pakaian ihram bagi kaum bapa. Dan seterusnya pakaian ihram bagi kaum wanita mudah, simple sahaja. Seperti kita hari-hari kita pakai baju kurung, kita pakai jubah, kita boleh berpakai pakaian begitu semasa kita berada dalam ihram. Cuma ada adab-adabnya sedikit yang kita perlu jaga. Seperti untuk kaum wanita, di sini ada larangan daripada menutup muka. Maka sepanjang kita berada dalam ihram, bagi kaum wanita jangan ditutup muka. Kalau kita macam nak tidurlah dalam bas, kita tutup muka macam ni, tak boleh. Kerana kalau apabila kita berada dalam ihram, tidak boleh kita menutup muka kita, dinampakkan wajah kita ini. Dan seterusnya untuk wanita yang berada dalam ihram dilarang bersarung tangan. Bersarung tangan yang macam mana tu? Sarung tangan yang tutup semua jari-jari, tapak dan juga telapak tangan ini semua dia tertutup. Maka di sini terdapat larangan. Hanya dinampakkan muka kita dan kedua tapak tangan sahaja semasa sepanjang kita berada dalam ihram. Seperti kita dalam solat, bagi kaum ibu, macam mana kita tutup aurat dalam solat, begitulah aurat kita jaga ketika kita berada dalam ihram. Hendaklah kita menjaganya. Dan seterusnya bagi kaum wanita, mungkin ada yang berniqab. Berniqab tu dia tutup muka dia lah, seperti wanita-wanita yang memakai niqab ini. Daripada sabda baginda Rasulullah SAW, dan janganlah berniqab, jangan tutup muka wanita yang sedang berihram, dan janganlah dia memakai dua sarung tangan. Bagaimana kalau wanita dia sememangnya dia berniqab, bagaimanakah dia nak berihram? Bila wanita yang berniqab dia nak berihram, dia hanya dia dah pakai tudungnya, hanya diletakkan topi di atas tudungnya itu. Dan dia pakailah niqab seperti biasa. Hanya kain niqabnya itu jangan terkena pada wajah wanita itu. Dah pakai topi, lepas tu turunkan kain niqabnya, tetapi kain niqab tu jangan terkena wajah wanita tersebut. Inilah caranya agar wanita itu boleh terlepas daripada dikenakan fidyah, dikenakan apa-apa dia. Dan pakaian, ciri-ciri daripada pakaian wanita Islam, sepanjang kita berada dalam ihram tuan-tuan dan puan-puan, ataupun sepanjang hari-hari kita, mungkin kalau kita berada dalam ihram ni, kita kena terlebih jaga. Contohnya wanita-wanita, kita boleh pakai sarung tangan. Kita dah pakai jubah, kita pakai sarung tangan. Kenapa? Kerana apabila kita angkat sleeve kita ni tuan-tuan dan puan-puan, memang sleeve ni panjang, tapi apabila kita angkat tangan tak sengaja, kita nak makan, nak ambil barang, nak letak barang contohnya, sleeve ni pun dah terturun. Kalau tak pakai alas apa-apa di dalam baju ni, boleh nampak pula aurat tangan kita ini. Bila dah nampak aurat ni, kita dah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita terlebih-lebih lagi kita nak berada dalam ihram ataupun kita nak solat, kita pakaikan wristband. Wristband ni tuan-tuan dan puan-puan ada dijual di Masjid Darussalam ini oleh pegawai-pegawai kita, agar aurah kita ni lebih terjaga, terlebih-lebih lagi apabila kita berada dalam keadaan ibadah di dalam ihram. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pastikan stokin yang kita pakai tu nanti stokin yang tidak jarang. Kita kalau boleh nak pakai semua putih, boleh pakai semua putih, tetapi kita
pastikan pakaian putih kita tu tak jarang, tidak menampakkan warna kulit badan kita. Kalau kita dah tahu dah, pakaian putih ni nanti nampak pula warna kulit kita, kita pakai pakaian putih. Ataupun kita pakai pakaian yang lain di dalam, dan kemudian luarnya kita pakai pakaian putih, tidak ada apa-apa. Dan pakaian yang tidak jarang tu, tudung kita pastikan tidak jarang, dan kemudian stocking kita tu pun tidak jarang. Kalau kita nak tawaf, kita nak salat, stocking jarang, nampak warna kulit kita, tak sah tawaf kita, tak sah salat kita. Kita jaga-jagalah dari perkara ini. Stocking jarang, kita ambillah stocking lagi satu, kita sarungkan agar kita tutupkan yang jarang tadi tu, tak nampakkan warna kulit. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, pakaian kita untuk wanita hendaklah pakaian yang longgar, yang tidak menampakkan bentuk badannya. Untuk wanita-wanita terlebih lagi yang ingin melakukan ibadah haji dan juga ibadah umrah, agar aurat kita sentiasa terjaga. Kalau ada kawan-kawan kita mungkin dia tak perasan, kita tegur dia, tapi dengan cara yang baik. Kerana kita semua nanti nak berada dalam keadaan ihram, nak berada dalam keadaan ibadah. Sayang kalau kita tak jaga perkara-perkara tersebut, boleh kurang pahalanya. Maka kita pun sama-sama nakkan pahala yang lebih. Kita jagalah kawan-kawan kita, kita jaga diri kita juga. Untuk wanita-wanita, wanita yang haid contohnya, dia berada dalam keadaan haid, macam mana dia nak jatuhkan niat haji, nak jatuhkan niat umrah? Untuk perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk jemaah-jemaah haji wanita yang mungkin berada dalam keadaan haid, apabila beliau ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah daripada tanah air ataupun daripada Madinah contohnya, maka hendaklah dilakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji ataupun umrah. Dia cuma tak boleh tawaf di Baitullah sahaja. Itulah tadi yang diterangkan daripada hadis yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk wanita yang uzur, dia nak pergi haji, daripada Singapura, kita dari Singapura berangkat terus ke Jeddah, terus masuk ke kota Mekah, kita berada dalam keadaan uzur. Kita nak jatuhkan niat haji ke tidak? Terus wanita itu jatuhkan niat haji, tidak ada apa-apa. Dia melakukan seperti mana orang-orang lain melakukan ibadah. Hari wanita ini dia tak boleh tawaf sahaja. Kalau hari pertama jemaah haji sampai di kota Mekah, jemaah haji nak pergi tawaf kudum, kita wanita uzur nak pergi tawaf kudum, tak boleh. Kita tak boleh tawaf, kita stay sahajalah di bilik hotel kita itu. Apabila kita telah selesai daripada uzur kita ini, barulah kita boleh pergi melakukan tawaf dan seterusnya. Untuk wanita-wanita yang pergi naik haji, yang tadi dia uzur tu, maka apabila dia suci, dia suci sebelum waktu berwukuf. Sebelum waktu berwukuf dia suci mungkin tanggal 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, masih belum lagi waktu untuk berwukuf. Berwukuf adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka apabila dia telah selesai daripada uzurnya sebelum waktu berwukuf, dia kalau sempat dia kerjakanlah tawaf kudum dan juga sa'i haji. Tetapi kalau dia masih tak bersih-bersih lagi, apabila jemaah-jemaah dah tiba 9 Zulhijjah, mereka nak berangkat ke Arafah. Wanita ni bila jatuh niat haji, dia dalam pantang larang ihram lagi. Nak berangkat ke Arafah, sama-sama dengan kumpulan mereka berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan seterusnya pada 10 Zulhijjah nak melontar, sama-sama jemaah itu melakukan ibadah melontar. Dan seterusnya bermabit di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan jemaah yang uzur boleh dia lakukan perkara-perkara tersebut, tidak ada apa-apa. Tapi selepas wukuf, bagi wanita-wanita yang uzur tadi, selepas mereka berwukuf,
mereka nak lakukan tawaf qudum, dah tak payah lakukan lagi tawaf qudum, dah habis dah masanya. Apabila kita sudah berwukuf di padang Arafah, kita dah pulang ke kota Mekah, sudah time pula untuk kita melakukan tawaf ifadah. Itulah dia tawaf haji dan juga sa'i haji, dilakukan setelah selesai berwukuf. Bagi wanita-wanita yang dah suci selepas dia berwukuf, teruslah dia melakukan tawaf dan juga sa'i haji. Tidak ada tawaf qudum bagi wanita tersebut. Dan seterusnya untuk wanita-wanita, dia pergi haji tapi dia niat umrah. Orang yang sebegini tuan-tuan dan puan-puan, dia niat nak lakukan haji tamattu'. Haji tamattu' adalah kita melakukan umrah di bulan haji. Apabila jemaah-jemaah lain mereka jatuhkan niat haji, kita jatuhkan niat umrah. Kita nak buat umrah, tetapi kita sampai pula di kota Mekah, kita uzur, tak boleh kita laksanakan tawaf umrah dan sa'i umrah, tertahan ibadah itu. Apabila kita berada dalam keadaan uzur ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah jatuhkan niat haji, kita dah jatuhkan niat umrah, kita duduk di dalam pantang larang ihram, kita duduk dalam ihram, dan kita jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara pantang larang ihram. Dan apabila jemaah sebegini tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia suci sebelum dia berwukuf di padang Arafah, dia pun boleh melaksanakan tawaf umrah dan sa'i umrah. Kemudian kemudian wanita itu bergunting, selesai dia daripada ibadah umrah dia. Andai kata dia dah jatuh niat umrah, tetapi dia memang nak pergi haji, dia dah jatuh niat umrah, jemaah haji, dia jatuh niat umrah, kemudian dia uzur, dah apabila tiba hari masa nak berangkat ke Arafah, dah keluar daripada kota Mekah, dia masih uzur lagi, dia pun mesti dia keluar daripada ibadah umrah itu dengan dia bertahallul. Bertahallul dengan bergunting rambut itu sambil berniat keluar daripada ihram umrahnya. Apabila dah buat begini tuan-tuan dan puan-puan, dah niat umrah dan umrah tu pun tak diselesaikan kerana kita nak buat haji selepasnya, kita pun gunting rambut kita itu, kita keluar daripada ihram umrah. Tetapi di sini wanita ini dikenakan denda. Denda apa? Denda membayar dam. Selepas dia bergunting, dia bertahallul, keluar daripada ihram umrah, barulah dia boleh jatuhkan niat hajinya. Maka yang ini yang telah saya katakan tadi, selagi dia belum menyempurnakan ibadah umrah itu, dia duduklah dalam pantang larang ihram. Kalau pantang larang ihram tu tak boleh potong kuku, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh nak pakai sabun wangi, maka kita jagalah diri kita daripada melakukan pantang larang ihram sepanjang kita berada dalam ihram itu. Untuk jemaah yang pergi umrah, dia nak berihram dengan ihram umrah, dia nak jatuhkan niat umrah. Kalau dia melakukan ibadah umrah di dalam jangka waktu yang pendek, kemudian dia uzur pula, dah umrah dia pun memang syad masanya dan dia pun berada dalam keadaan uzur, maka di sini dia tak payah wanita itu nak menjatuhkan niat umrah. Kerana apa? Kalau jatuh niat umrah juga pun dia tak boleh nak menyelesaikannya. Kerana apabila kita nak tawaf, kita mesti berada dalam keadaan suci daripada hadas besar itu. Kalau untuk wanita uzur, dia nak melakukan tawaf, dia tak boleh nak melakukan tawaf umrahnya. Maka tak payahlah jatuhkan niat umrah. Tetapi kalau wanita itu dia nak berihram juga, kerana dia yakinlah kalau dia uzur ni pun mungkin dalam 2-3 hari insya-Allah lah dia boleh bersih. Maka apabila jemaah-jemaah nanti keluar daripada kota Madinah pergi ke miqat Bir Ali untuk jatuhkan niat umrah, wanita ini pun jatuhkan niat umrah juga walaupun dia berada dalam keadaan uzur. Dia boleh melakukannya. Tetapi dia tunggulah sehingga selesai uzurnya, barulah dia boleh melakukan tawaf umrah dan juga sa'i umrahnya. Tetapi kalau wanita yang dia
yang dia uzur, mungkin uzurnya itu masa yang panjang, maka di sini janganlah dia jatuhkan niat ihram sehingga dia suci. Kalau kita mungkin kita uzur, kita sampai Madinah je kita dah uzur dah. Mungkin uzurnya 5 hari. Di Madinah kita 1 hari, 1 malam, 2, 3 malam. Hari keempat kita nak keluar ni masih uzur lagi. Untuk wanita sebegini, kalau dia uzurnya 5-6 hari, apabila dia dah jatuhkan niat ihram lagi 2-3 hari dia bersih, dia boleh jatuhkan niat ihram. Kalau dia tak nak jatuhkan niat ihram, boleh juga, tak payah jatuhkan niat ihram dengan jemaah-jemaah yang lain. Apabila dia dah suci, barulah dia jatuhkan niat ihram, keluar daripada tanah haram menuju ke tanah halal, jatuhkan niat ihram di Tana'im contohnya, pulang ke kota Makkah dan lakukan tawaf umrah dan juga sa'i umrahnya. Kalau jemaah yang dia ingin menjatuhkan niat ihram umrah daripada miqat, sedangkan dia berada di dalam keadaan haid, dia boleh jatuhkan niat ihram, tetapi dia tunggu sehingga dia suci, barulah dia menyelesaikan, menyempurnakan amalan-amalan umrahnya. Itulah dia. Kesimpulannya bagi jemaah-jemaah umrah, kalau mereka sememangnya daripada Madinah, biasanya jemaah-jemaah semua kita akan bawa ke Madinah dulu, baru ke kota Makkah. Kalau kita uzur, jatuhkan sahaja niat umrah itu. Kalau kita dah belajar dah daripada pelajaran-pelajaran kita manasik yang lalu, kita dah belajar dah niat dengan bersyarat. Kita jatuhkan niat dengan bersyarat. Apabila kita sampai ke kota Makkah, kita masih lagi berada dalam ihram, masih lagi kita berada dalam ihram dan kita pun uzur, kita pun boleh tunggu kalau kita nak tunggu. Kalau kita tak boleh nak tunggu, kita tahallul. Kalau dah niat bersyarat, kita hanya boleh bertahallul, tak ada bayar apa-apa. Kalau tak nak jatuhkan niat ihram dulu pun boleh. Tapi kesimpulannya, jatuhkanlah niat umrah itu bersama pada jemaah yang lain. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada adab-adab kita sebelum kita berihram ini, adalah memakai minyak wangi. Boleh ke Ustazah nak pakai minyak wangi? Kalau daripada perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, larangan tak boleh pakai minyak wangi ni apabila kita dah jatuhkan niat ihram. Sebelum kita jatuhkan niat ihram, sunat pula untuk kita berwangi-wangian, terutamanya bagi kaum bapa. Perkara ini tuan-tuan dan puan-puan telah sampai kepada kita daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata bahawasanya aku yang memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berihram sebelum baginda dan untuk tahallulnya sebelum ia tawaf. Masya Allah. Dan perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, di atas perbuatan Sayyidatina Aisyah ini, dan tidak pula dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berwangi-wangian ini adalah sunat sebelum menjatuhkan niat ihram. Terlebih-lebih lagi bagi kaum bapa. Tetapi pakaian ihram tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah culikkan dia dengan minyak wangi, pakaian ini tuan-tuan dan puan-puan, terlebih-lebih lagi pada kaum bapa, jangan ditanggalkan. Kalau kaum bapa dah pakai minyak wangi lah dekat atas bahagian badan kain ihramnya itu, dia dah culikkan dengan minyak wangi sebelum dia jatuhkan niat ihram. Apabila dia dah jatuh niat ihram, dia pun bau badannya, wangi je, boleh ke dalam ihram wangi-wangi ni? Kita pakai minyak wangi tu sebelum jatuhkan niat ihram, maka boleh perkara tersebut. Tetapi kalau kain ihram tu dia dah memang wangi lah, kita nak ke tandas pun, kita buka kain ihram tu, buka kain ihram, gantung pula di atas pintu tandas. Selepas selesai qada hajat kita tu, kita nak ambil balik kain tersebut, nak pakai atas badan kita, kita cium kain tu, alamak wangi pula. Boleh nak pakai ke tidak ni? Jawapannya tak boleh. Selagi mana kalau pakaian ihram tu tidak tertanggal daripada badan kita, kita masih boleh menggunakannya walaupun kain tu wangi. Tetapi kalau kain tu wangi, kita
kita pula dah tanggalkan dia, dah letak dekat tempat lain, lepas kita ambil lagi, pakaikan di atas badan kita dan kita pun sudah berada dalam ihram, maka perkara ini tak boleh. Pakaian yang wangi tu pun, kain ihram yang wangi tu kita bersihkan pula sampai sehingga hilang bau wanginya, barulah boleh dipakai semula oleh kita. Maka bagi jemaah-jemaah umrah, jemaah-jemaah haji terlebih-lebih lagi, kaum-kaum wanita, kita ada pakaian-pakaian dalam kita, maaf kata, kita nak berangkat haji ni mungkin kita nak berada dalam ihram dalam 3-4 hari, sementara kita nak tunggu berwukuf, mungkin kita ada 5 hari kita duduk dalam ihram, kita pun nak berganti-ganti pakaian. Maka untuk wanita-wanita nanti kita cuci pakaian-pakaian kita nak bawa haji itu, kita asingkan, jangan cuci dengan sabun wangi. Kerana apabila kita dah cuci dengan sabun wangi, kita pun pack cantik-cantik masuk dalam beg sampai Mekah, dan 2-3 hari kita pun nak tukar pakaian. Kita dalam keadaan ihram haji kita nak tukar pakaian pula, kita ambil daripada beg kita, alamak bau wangi pula, tak boleh pakai. Maka di sini dinasihatkan kalau pakaian nak pakai sewaktu kita berada dalam ihram tu, kita cuci dia tapi jangan kita campurkan dengan sabun yang wangi. Cuci seperti biasa sahaja, jangan campurkan dengan sabun yang wangi. Begitu juga dengan kaum bapa, mungkin kita dah jatuhkan niat ihram, kita nak tukar pakaian kain ihram kita tu, mungkin kita nak bawa kain pelikat, kain pelikat yang tidak bersambung, yang tidak berjahit, kita guntingkan kain pelikat tu supaya kain pelikat tu tak berjahit. Jadi kita nak pergi toilet, ada kain, boleh pakai kain ihram yang lain, dan boleh berganti-ganti pula. Nak tidur boleh tukar kepada kain pelikat contohnya. Tetapi kain ni pula, ingatkan isteri yang nak siapkan pakaian ihram kita tu, jangan cuci pakaian-pakaian saya dengan sabun yang wangi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada adab-adab sebelum kita melakukan, sebelum kita menjatuhkan niat ihramnya, terakhir yang kelima ini ialah kita melakukan salat sunat ihram. Salat sunat ihram ni tuan-tuan dan puan-puan, senang, mudah sahaja. Kita lakukannya sebanyak 2 rakaat dengan kita niatkan, aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama selepas surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua selepas surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Dan bila pula jemaah-jemaah nak melakukan salat sunat ihram ini? Bagi jemaah-jemaah umrah yang lazimnya datang daripada kota Madinah, hari mereka nak check out tu nanti daripada kota Madinah, dia nak pergi ke Mekah, dia nak check out, dia mandi dulu, mandi sunat ihram. Dah mandi sunat ihram, potong kuku, kalau lelaki pendekkan misai, dan wanita pula boleh berpakaian dengan pakaian ihram, nak pakai putih boleh, nak pakai warna lain pun boleh, tetapi kalau pakaian putih itulah dia yang sunat. Dan lelaki, kaum bapa pula memakai dengan pakaian ihram mereka 2 kain, kain yang menutup bahagian bawah badan dan juga kain yang menutup atas badan ini. Dan seterusnya kita melakukan salat sunat ihram di dalam bilik hotel di Madinah. Kenapa dilakukan di bilik hotel di Madinah ni? Kerana kita nak jatuhkan niat nanti di Bir Ali. Bir Ali ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak lama daripada kota Madinah. Mungkin dalam 20 minit dah pun kita sampai ke Bir Ali. Tetapi keadaan Bir Ali ni tuan-tuan dan puan-puan, dia penuh sesak. Kalau kita sampai, kita nak cari toilet, nak angkat duduk, nak masuk masjid, jalan lagi, masuk masjid lagi ramai orang tunggu turn pula nak solat, memang memakan masa tuan-tuan dan puan-puan. Maka di sini kita bagi pihak travel agency kami nak save the hassle. Kerana di Bir Ali ni bukan kita je yang turun di situ, orang India, orang-orang Arab Mesir lain, orang mana-mana lagi, orang Turki lagi, orang Iran, penuh nanti di sana. Jadi kita nanti nak cari bas pun susah, nak balik ke bas kita. Maka di sini kami hanya apabila berada di Bir Ali, kita hanya stopkan bas sahaja, dan pegawai insya-Allah akan memimpin jemaah menjatuhkan niat umrah, dalam bas, dan terus selepas kita jatuhkan niat umrah, bas pun berjalan menuju ke kota Mekah. Dan kita nak salat sunat ihram
solat sunat ihram terlebih dahulu di bilik hotel di Madinah sebelum kita check out. Bagi jemaah-jemaah haji pula, kalau mereka jatuhkan niat dalam pesawat 30 minit sebelum landing tu, kapten dah akan umumkan, 1 jam lagi kapten akan umumkan, para jemaah sekalian, kita akan menghampiri miqat. Maka jemaah-jemaah semua dinasihatkan untuk menukar kepada pakaian ihram dan bersiap-siap untuk menjatuhkan niat ihram. Kita dah dengarkan arahan daripada kapten, kaum bapa boleh tukar kepada pakaian ihram mereka, boleh berwuduk, dan seterusnya kita duduk kembali ke tempat duduk kita lakukan salat sunat ihram mana yang dapat di dalam pesawat. Apabila pesawat nanti dah menghampiri miqat, akan lagi diumumkan dan jemaah-jemaah haji semua akan dibimbing untuk menjatuhkan niat haji di dalam pesawat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, bagi jemaah haji dan jemaah umrah berbeza tempat dia untuk menjatuhkan niat dan berbeza tempatnya untuk mereka melakukan salat sunat ihram. Kalau kita dapat melakukannya, bagus. Tetapi kalau kita tak dapat melakukannya, contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak cari toilet susah dan sebagainya, maka perkara ini tak mengapa, kerana kita dah dengarkan dia adalah sunat. Jika kita dapat melakukannya, bagus sekali. Kalau tak dapat melakukannya, tidak apa-apa. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Salat sunat ihram ini tuan-tuan dan puan-puan telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sewaktu baginda datang daripada kota Madinah menuju ke kota Mekah dalam ingin menunaikan ibadah umrah. Rasulullah melakukan salat 2 rakaat di Zulhulaifah, salat sunat ihram. Zulhulaifah ini dia adalah Bir Ali yang sekarang ini dia terkenal sebagai Bir Ali. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada pelajaran manasik kita ini pada hari ini. Dan salat sunat ihram ini hanya boleh dilakukan di luar waktu-waktu yang haram. Waktu-waktu yang haram ni adalah seperti setelah salat subuh sehingga terbit matahari. Tak boleh dilakukan apa-apa pun salat sunat selepas salat subuh itu. Dan salat sunat ihram juga tak boleh dilakukan selepas salat subuh. Dan ketika terbit matahari sehingga ia terbit dengan sempurna, kira-kira 10 minit daripada waktu syuruk. Kalau dah 10 minit, kalau dah waktu syuruk tuan-tuan dan puan-puan, waktu syuruk pun masih tak boleh lagi kita melakukan apa-apa salat sunat. Lepaskan 10 minit daripada waktu syuruk, barulah kita boleh melaksanakan salat-salat sunat. Dan ketika zawal, ketika matahari di atas kepala, kira-kira 10 minit sebelum masuk waktu zuhur, ini juga adalah waktu larangan yang kita tak boleh melakukan apa-apa pun salat sunat, termasuk juga salat sunat ihram. Dan seterusnya selepas salat asar sehingga terbenam matahari, tak boleh kita lakukan salat sunat ihram pada ketika selepas salat asar itu. Dan seterusnya ketika terbenam matahari 10 minit sebelum masuk waktu maghrib, sehinggalah masuk waktu maghrib, tak boleh dilakukan apa-apa salat sunat, melainkan salat-salat sunat yang memang ada sebab yang terdahulu. Apa yang salat sunat yang ada sebab terdahulu ni? Salat sunat yang bersebab terdahulu ni tuan-tuan dan puan-puan, salat sunat dia ada bersebab terdahulu dan terkemudian. Salat sunat yang dia bersebab terdahulu adalah seperti orang yang masuk masjid, dia nak salat tahiyatul masjid. Dia dah masuk masjid, baru dia salat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu ke dia salat dulu? Masuk masjid dululah baru salat, takkan salat kat pintu masjid pula. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebab yang dah terdahulu tu dibolehkan untuk salat walaupun pada waktu-waktu haram, 5 waktu haram yang telah kita sebutkan tadi. Ada pula salat sunat yang dia bersebab terkemudian. Yang bersebab terkemudian ni adalah seperti salat sunat ihram tadi. Kita salat sunat dulu, baru kita jatuhkan niat ihram. Jadi jatuhkan niat ihram tu dia come later, tapi salat ni kita lakukan dahulu. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia datang terkemudian, maka tidak boleh salat itu dikerjakan pada waktu-waktu haram yang telah kita sebutkan tadi.
Itulah tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran manasik kita pada hari ini dari bab yang kelima mengenai ihram dan adab-adabnya. Kita dah dengarkan apakah dia ihram dan juga adab-adab sebelum kita berihram. Maka apabila tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah yang nak berangkat umrah tadi, boleh kita take note. Apabila nanti kita berangkat umrah, kita akan berada di Madinah, baru kita pergi ke Mekah. Maka di Madinah nanti boleh kita melakukan perkara-perkara tersebut. Nak potong kuku daripada Singapura mungkin dah terlupa. Jadi di Madinah kita masih lagi berpeluang membersihkan diri kita, potong kuku dan seterusnya apabila kita berada di Madinah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bab yang seterusnya, bab yang keenam mengenai larangan dalam ihram, insya-Allah akan kita sambung pelajarannya pada minggu hadapan, insya-Allah. Beberapa pengumuman tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah